Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid, bersama Cikgu Ridzuan bagi subjek Pendidikan Jasmani tahun 4. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita bersama-sama nonton video ini. Jom. Relay Run. Get ready, get set, go! Berdasarkan video tadi, apa yang kamu rasa kita akan belajar pada hari ini? Apa ya, Cikgu? Untuk makluman anak-anak murid cikgu yang handsome, cantik. Hari ini kita masih lagi berada di unit 6 mengejar juara asas berlari dengan tajuk pada hari ini yaitu lari berganti-ganti. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid cikgu akan dapat yang pertama sekali mengetahui perkaitan lakuan berlari dengan kelajuan, dan yang kedua, murid-murid akan mengetahui zon pertukaran baton. Cikgu, apa kaitan lakuan berlari dengan kelajuan, Cikgu? Untuk makluman semua murid-murid cikgu, kelajuan langkah dan jarak langkah yang besar akan mempengaruhi kita punya kelajuan larian. Dalam erti kata lain, semakin laju dan besar langkah kita berlari, semakin laju kita berlari. Itulah kaitan lakuan berlari dengan kelajuan. Contohnya, murid-murid boleh tengok dua pelari ni. A dengan B. Murid-murid rasa yang mana satu yang akan sampai terlebih dahulu di garisan penamat? Betul. Sudah tentunya yang B. Sebab apa? Sebab B, langkah B lebih laju berbanding langkah Faham, Cikgu. Terbaik. Zon pertukaran baton pula apa, Cikgu? Untuk makluman semua murid, zon pertukaran baton adalah zon yang memberikan peluang kepada penerima baton untuk memecut sebelum menerima baton. Ini adalah gambar kedudukan pelari dan zon pertukaran baton. Sebelum tu, jom kita tengok terlebih dahulu
peta segi 4 yang berwarna merah nih. Beserta P1, P2, P3 dan P4. Di mana kedudukannya? Tengok yang warna apa nih? Warna biru-biru turquoise kan nih. Itu adalah kedudukan P1, P2 ataupun pelari. Pelari 1, pelari 2, pelari 3, pelari 4. Itu adalah kedudukannya ya. Tempat dia berdiri menunggu baton. Tapi tidak semestinya berada di garisan yang ini. Khusus untuk pelari kedua, ketiga dan keempat. Pelari pertama memang di situ juga tempatnya. Oke, murid-murid ya. Oke, yang seterusnya, jadi cikgu dia boleh berdiri di mana? Dia boleh berdiri di antara E sehingga B nih. Dia boleh berdiri di sini. Di ruang dia boleh berdiri di sini, di sini pun boleh berdiri. Oke? Tidak salah, tidak masalah pun. Kalau yang di ujung sini, kalau kita pergi track yang sebenar, dia warna kuning tuh. Jangan lebih garisan kuning. Oke murid-murid ya. Itu adalah ruang kedudukan pelari boleh berada semasa acara ini. Kalau pelari ketiga, di sini adalah ruangannya. Pelari keempat, ini adalah ruangannya. Kedudukan boleh berdiri. Seterusnya, garis mula dan garis tamat. Ini adalah garis mula. Di sini permulaan, di sini juga tamat. Oke, pelari pertama mula di sini, pelari keempat berakhir di sini. Oke, murid-murid ya. Yang seterusnya menandakan mulaan dan akhiran zon pertukaran baton. Ini adalah zon pertukaran baton. Ini dia, E sehingga E. Ini yang kita belajar nyari. Zon pertukaran baton. Maksudnya kamu menerima baton di dalam kawasan ini. Cikgu tadi cikgu cakap boleh berdiri di mana-mana. Contoh pelari berdiri di sini. Jadi tidak boleh terima baton di sini cikgu. Dia boleh berdiri sini, menunggu sini, berada di sini. Tapi bila dia tengok kawannya lari, dia pun lari. Mesti terima baton di kawasan yang pink ini, 20 meter. Boleh murid-murid faham? Itu untuk pelari kedua. Pelari ketiga dia akan terima baton di kawasan yang ini. Mesti dalam kawasan ini ya. Tidak boleh awal di sini ataupun terlebih. Kalau awal atau terlebih batal. Oke murid-murid. Begitu juga dengan pelari keempat. Itu kawasannya. Boleh murid-murid. Oke, seterusnya garis 10 meter di belakang zon pertukaran baton. Peserta tidak dibenarkan menunggu di belakang garisan yang ini. Yang mana tuh? Yang ini. Maksudnya peserta pelari tidak boleh menunggu di belakang sini. Dalam sini boleh, di sini tidak boleh. Dia tunggu sini boleh, tapi terima baton kena berada di yang E ini, pelari kedua nih. Kalau pelari ketiga, tidak boleh tunggu belakang sini. Kalau pelari keempat, tidak boleh tunggu belakang sini. Oke, murid-murid. Untuk lebih memahami zon pertukaran baton, jom kita tengok video ini. Oke, sebelum itu, apa tadi zon pertukaran baton? Zon pertukaran baton adalah ruang untuk penerima baton yang di depan nih, penerima baton berlari sebelum terima baton. Itu adalah zon pertukaran baton. Sekarang nih pelari nih berdiri di mana? Di garisan tempat mula zon pertukaran baton. Dia sudah berdiri situ. Oke, jom kita tengok video nih. Dia sudah berdiri di zon pertukaran baton. Oke, dia berdiri. Dia bila dekat sudah dia lari lah. Dia lari. Bila sampai di bagian ruangan menerima baton tuh, dia akan angkat tangan tuh. Belakang bagi isyarat up. Orang depan angkat tangan dan terima baton sebelum garisan kuning. Kalau selepas garisan kuning batal lah. Oke, murid-murid. Tempat dia berlari yang depan nih, itu adalah zon pertukaran baton. Mesti terima baton sebelum garisan kuning. Itu yang penting. Oke murid-murid. Untuk tugasan pada hari ini, apa yang perlu murid-murid lakukan? Yang pertama sekali, tekan link yang cikgu beri dalam WhatsApp kelas masing-masing. Bila kamu sudah tekan, dia akan keluar seperti yang ini. Keluar begini. Ruangan isi nama, ingat saya apa semua nih. Kalau kamu
tekan keluar yang seperti ini. Apa yang perlu kamu seperti ini? Ada nanti keluar begini tuh. Apa yang perlu kamu lakukan kalau keluar begini? Tekan bukan saya, itu bukan saya. Yang kedua, masukkan nama penuh dan kelas dalam huruf besar seperti yang ini. Ini kan ruangan nama. Yang ini nih, masukkan kamu punya nama penuh ya. Kemudian letak kelas kamu dalam kurungan, buka kurungan, tutup kurungan, kelas kamu. Nama penuh ya. Kalau nama kamu Muhammad Azmi bin Mansur, letaklah Muhammad Azmi bin Mansur huruf besar. Boleh murid-murid? Lepas tu yang ketiga, tekan butang mula yang ini, tekan butang mula yang ini. Oke? Selepas kamu tekan butang mula, dia akan keluar paparan seperti yang ini. Jadi apa yang perlu kamu buat? Yang keempat, tekan sekali lagi butang mula. Yang mana? Yang ini. Tekan butang mula tuh ya murid-murid. Selepas itu, murid-murid cikgu akan lihat paparan seperti ini. Bila tengok paparan seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Yang keenam, seret dot ataupun titik tuh ke tempat yang betul pada image. Contohnya yang ini, yang cikgu bulatkan yang ini nih, seret dia ke ruangan yang ini, yang ada kosong-kosong nih. Di jauh nih, seretlah kemana-mana, ke tempat yang betul pada image tuh. Contohnya seperti yang ini, pelari pertama dari seret ke sini kan, seperti yang itu. Oke murid-murid, selepas itu sudah siap semua kamu seret nih, hijau ke sini, semua sudah seret. Masuk ke dalam ruangan nih. Apa yang perlu kamu lakukan? Tekan butang hantar jawaban. Yang mana satu butang hantar jawaban? Yang ini butang hantar jawaban. Setelah selesai tekan butang hantar jawaban, kamu akan dapat paparan seperti ini. Apa yang perlu kamu buat? Ini yang terakhir, kamu kena screenshot keputusan kamu, kemudian WhatsApp cikgu. Boleh murid-murid? Oke, itu saja pada pembelajaran pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat, jaga diri, jaga SOP, dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.